يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Min, kau tahu apa maksud tangkal? Aku tak tahu apa-apa sangat pasal tangkal. Tangkal tu tak silap aku, ada yang cakap untuk pendinding diri, ada yang untuk tolak bala, ada yang untuk cantikkan muka. Macam susuk semua tu lah. Macam yang korang tahu kan, tangkal apa je yang korang tahu? Yang aku tahulah, aku ada member India ni, dia pakai tangkal dekat leher. Dia kata dia pakai tu untuk tolak balak. Itu je lah yang aku tahu. Aku pun ada member aku juga. Tapi dia Melayu lah. Dia ada simpan keris peninggalan moyang dia. Katanya kalau buka keris tu, boleh terbang keris tu. Betul lah tu yang korang cakap. Tapi korang jangan cuba-cuba pula pakai tangkal. Sebab tangkal tu haram, syirik daripada sisi Allah. Masalah kau ada baca satu hadis ni. Kejap aku cari. Ini dia. Daripada riwayat Ahmad dan Al-Hakim dan Abu Yu'la, sesiapa yang menggantung azimat maka dia telah syirik. Jadi hukum tangkal ni berdosa besar lah sebab dah syirik. Aku juga ada terbaca satu artikel ni. Dia ada letak firman Allah daripada Al-Quran, surah An-Nisa ayat 48. Aku akan bacakan untuk korang. Sebagaimana firman Allah SWT, Quran ayat An-Nisa 48, artinya sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang menghendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang bersekutukan Allah SWT dan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Kesimpulan yang aku boleh dapatkan, apabila kita melakukan perkara yang syirik ni, dia serupa menyekutukan Allah. Maksudnya macam kita tak percaya Allah ni satu. Oleh sebab itulah kita kena jauhilah perbuatan-perbuatan yang syirikkan Allah ni. Isu berkaitan dengan tangkal ini memang dibahaskan oleh para ulama. Kalau kita tengok da'i, orang tua-tua kita dulu, disebabkan kerana kadang-kadang kan ada orang bila datang jumpa kita untuk nak berubat, kadang-kadang orang tu dia tak pandai nak membaca ayat Al-Quran. Jadi pendekatan orang tua-tua kita dulu, dia akan menyediakan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan, maka tulisan itu dia jadikan dalam bentuk tangkal. Sebenarnya kita bagi dekat dia. Bagi saya, hukumnya adalah harus dibolehkan. Cuma yang menjadi masalah dia, budaya itu kurang cantik. Sebab bila tangkal ni, orang akan iktiqad pada benda tadi. Tapi sebenarnya ianya konsepnya adalah ayat Al-Quran. Betul. Jadi konsep ayat Al-Quran tu sebenarnya sama macam kita baca Al-Quran. Cuma orang tadi itu kemungkinan tak ada kemampuan untuk dia nak baca. Sepatutnya ayat Al-Quran ni da'i dan juga penonton-penonton yang ada, sepatutnya Al-Quran itu dibaca, bukan dijadikan tangkal. Tapi kemungkinan orang tua-tua kita dulu, macam saya kata tadi lah, dia menggunakan pendekatan tadi agar orang tu dia tak boleh baca Al-Quran, tapi dengan barokah ayat tadi. Maka dia tulis, bila dia tulis, dia balut-balut, dia jadi macam tangkal. Ayat Al-Quran ni, kalau da'i tengok, dia ada dua konsep. Konsep dekat luar, nama dia tangkal. Maknanya contohlah, kita tulis Fatihah, kita ikat-ikat, kita bagi. Itu tangkal, sebab benda di luar. Satu lagi, benda yang tak boleh dipegang. Tapi saya memasukkan, dipanggil susuk ayat. Saya baca Fatihah, saya terus masukkan dalam badan da'i, fungsi dia sama macam fungsi tangkal. Ini juga da'i yang saya tengok berlaku kepada pesakit saya. Pesakit saya ni pergi belajar di Indonesia. Bila sampai di sana, guru dia memasukkan susuk ayat. Dengan tujuan, murid ini akan kuat menghafal. Dengan tujuan, murid ini tidak tidur malam. Nampak tak? Jadi, kalau orang kata, Ustaz, tak salah lah, dia nak mengapai Al-Quran, dia masuk susuk ayat, bagi badan kuat. Tetap juga salah, kerana dia melampaui batasan kita sebagai manusiawi. Apa dia batasan manusiawi? Kita kena tidur.
Betul. Takkan nak mengapai 24 jam. Betul. Jadi bila dia balik daripada sana, balik main Malaysia, apa berlaku? Dia tak boleh semayang, dia tak boleh jumpa orang, dia tak boleh kena cahaya matahari. Oh. Bayangkan. Kita nampak tadi macam baik sebab Betul. dia mengaji pondok. Tujuan balik hafal Quran. Jadi kita yang jadi masalah pada hari ini adalah umat Islam. Umat Islam hanya berbangga dengan umat-umat dulu. Ya. Tapi mereka tidak upgrade diri mereka untuk jadi umat yang berkualiti.